Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, dalam habit yang keenam, iaitu habit yang terakhir dalam bahagian public victory. So, kita tahu dalam public victory tadi kita dah mulakan dengan team win-win. Kan? Kita berfikir menang-menang. Yang kedua, seek first to understand, then to be understood. Kita memahami. Dan yang keenam, habit yang keenam adalah sinergi. Sinergi ini kalau pelajar-pelajar semua perasan, DNA UTM. Kan DNA warga UTM sama ada pelajar ke, pensyarah ke, staff ke, semua komuniti UTM telah diterapkan dengan DNA. Perlu menerapkan DNA UTM iaitu apa? I, S, E, S. So, ISES, the second S itu adalah sinergi. Bermaksud semua warga UTM perlu mempunyai sifat dan habit sinergi sebagai DNA warga UTM. So yang lain tu ISES full name boleh cari sendiri ya, tanya PA. Tapi saya nak tekankan yang kedua itu iaitu sinergi. So bertepatan dengan habit kita yang keenam iaitu kita perlu bersinergi. Sinergi ini bermaksud kita buat bersama-sama dengan mengenapasi kekuatan rakan-rakan kita. Kan? Sebab kita tahu banyak perkara yang perlu kita lakukan, banyak tugasan yang perlu kita sempurnakan. Tapi sudah tentulah semua perkara itu kita tidak boleh lakukan bersendirian. Sebab kita tahu apabila kita lakukan secara bersinergi dengan rakan-rakan, sudah tentu impaknya lebih besar dan lebih berhasil kerana kita tahu setiap daripada rakan kita mempunyai kekuatan masing-masing yang perlu kita manfaatkan. Misalnya diberi contoh di sini, kalau siapa yang perasan lah kalau burung yang terbang tu kan, ataupun dalam ini disebut geese lah kan. Terbang tu biasa burung terbang dalam formation V. Tetapi kalau nampak formation V tu kan, sebenarnya bukannya depan tu sentiasa berada di depan. So dia akan berubah-ubah posisi, rotation kan. Yang kat belakang akan pergi ke tepi, akan pergi ke depan, mengganti-ganti kan bila yang depan tired. Maksudnya apa? So masing-masing ada kekuatan dan masing-masing perlu memanfaatkan kekuatan masing-masing dan saling bersinergi untuk membantu mencapai matlamat yang sama. Kan? So, sinergi apabila dua ataupun lebih daripada dua bekerja bersama untuk menghasilkan penyelesaian ataupun impak ataupun cadangan ataupun tindakan yang lebih baik daripada perkara tersebut dilakukan secara bersendirian. Sebab masing-masing ada kaedahnya, masing-masing ada kaedah dan cara sendiri yang kita gabungkan akan meletup. Kan? Bergabung, meletup. So, itulah yang kita harapkan daripada sinergi. So, konsep sinergi yang kita perlu fahamkan dulu. So, celebrating difference. Sebab apa? Seperti yang kita bincangkan dalam habit sebelum ni, kan? Contohnya dalam menyiapkan tugasan ataupun pembelajaran. So, rakan-rakan kita tu ada perbezaan dan kekuatan yang berbeza. Ada yang pandai mungkin pandai buat slide yang cantik misalnya kan. So, kita celebrating difference. So, dan sinergi mestilah timbul. Kan dia tidak boleh berlaku sendirian. Dia mesti bekerja bersama-sama. Dan sudah tentulah bila kerja bersama, tadi kita sebut seek first to understand then to be understood, kan memahami, open-minded kan. Kita mesti bersikap terbuka untuk menerima pelbagai cadangan. Sebab kita nak cari cadangan dan penyelesaian yang terbaik. Sebab sudah tentulah kita perlu collect semua cadangan dan idea untuk kita refine dan hasilnya adalah menjadi lebih baik. Sebab itu perlu sinergi. So, supaya kita dapat cari kaedah yang terbaik. Kan mungkin kaedah baru
ataupun kaedah yang lebih inovatif kan untuk memberikan penyelesaian terhadap satu perkara. Sebab tu perlu bincang, perlu sinergi. So, sinergi satu sama satu bukan lagi dua. Kan kalau dua maksudnya awak buat kerja awak, saya buat kerja awak, gabung sekali jadi dua. Kan bukan macam tu. Dia perlu sepadukan dan hasilnya mesti lebih daripada dua dan more. Kan? Itu maksudnya sinergi. So, dia bukan sekadar satu campur satu, awak buat kerja awak, saya buat kerja awak, saya buat kerja saya, buat bersama. Kan? Lepas tu in the end boleh bincang. So, dia bukan macam tu. Dia mesti disepadukan daripada awal lagi. Kan? Sebab kita faham setiap gabungan daripada kekuatan yang berbeza akan boleh bring us forward lah kan. So tentu bila kita bersama dalam kumpulan, kita tahu setiap orang akan ada perbezaan kan. Sebab tu kita kena celebrate the difference, celebrate diversity. Masing-masing ada perbezaannya kan. So dan setiap orang ada kekuatan. Yang tu yang kita perlu celebrate dan raikan, dan masing-masing akan ada idea yang pelbagai. Lepas tu kena bincang. Kan bincang, in the end, kita akan dapatkan satu spirit of mutual respect. Masing-masing memahami, masing-masing tahu bahawa idea diberikan untuk bukan untuk menjatuhkan orang lain, tapi untuk bersama-sama menghasilkan impact yang lebih besar. Kan? Supaya carangan yang kita selesaikan, idea yang kita berikan, dia akan menjadi idea yang berimpak tinggi lah. Kan? Dan juga win-win lah, sebab dia akan berkaitan dengan win-win kan, yang kita bincangkan sebelum ni. So, sangat penting untuk celebrate diversity kan, sebab masing-masing ada pengalaman hidup yang berbeza kan. Contohnya kalau dalam kumpulan pelajar tu kan, ada daripada contohnya latar belakang foundation berbeza, STPM berbeza, asasi berbeza kan. So, pelbagai perbezaan. Latar belakang keluarga juga berbeza kan. Ada yang dibesarkan dengan suasana yang berbeza. So, semua perbezaan itu membawa kepada karakter yang tersendiri yang kita perlu raikan lah kan. Sebab kita nak mencari penyelesaian yang terbaik. Dan daripada latar belakang yang berbeza itulah yang kita sepadukan dan rangkumkan, yang masing-masing ada kekuatan dan pengalaman sendiri yang akan menghasilkan impact yang lebih baik. Faham kan? So ini level pertama lah bila kita faham perbezaan. So kita cuba nak ketepikan perbezaan tersebut kan. Ini yang perlu kita elakkan lah kan. Sebab masing-masing berbeza. Kita cuba nak mencari, kita nak jadikan dia seperti kita, tak boleh lah kan. Sebab berbeza kan. Latar belakang berbeza, keluarga berbeza, sekolah berbeza, foundation berbeza kan. Belajar pun berbeza kan, kekuatan pun berbeza. Sebab itu penting untuk celebrate diversity kan. Kena embrace diversity kan. Embrace ni kena raikan lah kan, kena embrace diversity. Sebab kita tahu diversity akan createkan strength. Itu yang penting kan. So celebrate diversity. So semua ada kelebihan, carilah kelebihan masing-masing. Kalau dalam bengkel CWMB ni yang biasa kita jumpa, kita buat biasanya kita akan kena pastilah listkan kekuatan awak kan, listkan kekuatan ahli dalam kumpulan dalam workshop tersebut. Kemudian kita kenalah kekuatan ini siapa sebenarnya yang mempunyai kekuatan tersebut. Kita boleh teka kan, ini kekuatan ni sebenarnya siapa, ini kekuatannya siapa. Kita ada aktiviti lah, tapi sebabkan kita remote, so kita tak dapat melakukan aktiviti itu buat masa ini kan. So saya sebutkan tadi kan, latar belakang itu berbeza. Kita belajar berbeza. Kita melihat perkara berbeza, cadangan berbeza. Sebab tu, semua ada berbeza kan. Dengan perbezaan itulah yang menariknya. Kalau semua colour warna hitam putih je, tak cantik kan. So, sebab tu, colourful. Sebab dia adalah kehidupan, part and parcel of your life. Yang pentingnya, kita ada plan of action lah dalam satu tindakan tersebut kan. Kalau contohnya kita ada tugasan yang mau disiapkan, yang pensyarah berikan kan. So carilah jalan-jalan macam mana untuk siapkan tugasan tersebut kan. Adakah kekangan yang pertama, apa kekangan yang masing-masing ada kan. Mungkin orang tu internetnya tak bagus, tak boleh nak upload lah kan. Nak bagi dia upload tak boleh lah sebab internetnya tak bagus. Yang ada wifi semua connection tu
mintalah orang tu yang upload tugasan tersebut, kan. Kemudian jawis kaedah perbincangan, kan. Ada orang yang mungkin tak suka menyuarakan idea, tapi mungkin dia boleh tulis, kan. Dia tak nak bercakap, tapi idenya bagus, kan. So ada pelbagai lah, masing-masing punya kaedah perangai masing-masing, kan. So sebab tu in the end kita kena brainstorm lah, cari penyelesaian yang terbaik. Akhirnya tugasan yang diberikan dapat disempurnakan dengan sebaiknya. So itulah harapannya bila kita bersinergi. So ini kalau ada ni lah, kalau ada apa ni, aktiviti. So kita tak ada aktiviti lagi lah buat masa ni, kan. Nanti kita akan bincangkan bila kita bersemuka lah, ataupun bersama dengan PA nanti. So ini contoh-contoh lah mereka yang ada dalam kumpulan kita, kan. Ada yang memang karakternya mungkin mengikut, kan. Tetapi followers, kan. Followers menjadi penyokong yang kuat, kan. Contohnya dia boleh run the idea. Contohnya, kan. Ada yang harmonizer, ada mungkin ahli kumpulan kita yang mungkin suka, oh ni pandangan ni, dia jadi orang tengah, kan. Oh ni pandangan ni, pandangan ni. So dia cuba rangkumkan, hasilkan satu pandangan, kan. Plodders, so itu orang yang steady lah, kan. Steady je. Innovators saya kreatif, bagi-bagi idea yang banyak, kan. Ada yang suka tunjuk-tunjuk, kan, menunjuk-tunjuk, macam-macam kreatif, kan. Tapi sebab tu rangkumkan semua tu akan hasilkan yang baik lah. So dalam My Roadmap ini, dalam keseluruhan awak punya program sampai apa ni, daripada tahun 1, semester 1, semester kedua, semester ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, fakulti dah rancangkan ada pelbagai program lah yang disesuaikan dengan kehendak awak. So untuk program tahun pertama, biasanya pensyarah ataupun fakulti akan anjurkan. Sebab awak kan belum ada lagi knowledge dan skill ataupun apa ni, kaedah yang terbaik lah untuk buat program tersebut. So untuk tahun pertama, kebanyakannya pensyarah akan buat dan bincang dengan pelajar. Untuk program-program yang seterusnya, sebab program ini adalah program pembangunan pelajar, untuk membangunkan pelajar, dan lebih baik program tersebut datangnya daripada pelajar sendiri, dibuat oleh pelajar. So dengan itulah, kita hasrat di fakulti adalah apabila adanya program di tahun kedua nanti, tahun ketiga dan tahun keempat, so program itu perlu dijayakan sendiri oleh pelajar bersama kumpulan-kumpulan sokongan daripada setiap jabatan. So dengan itu nanti berdasarkan kekuatan masing-masing, kepakaran, kemahiran, pengetahuan masing-masing, nanti setiap pelajar akan diminta buat pilihan untuk terlibat dalam program yang mana sepanjang berada di Fakulti Sains. Terlibat tu untuk semua, tetapi sebagai AJK dan juga sebagai apa ni, leadership activities, kan. Mungkin program melibatkan training of instrument kemudian, ataupun pengkongsian latihan industri kemudian di tahun 3 tahun 4, ataupun program masa menulis CV, ataupun program dinner, ataupun program apa ni, sport, sukan. So ada banyak program yang akan dibuat di bawah My Roadmap. So setiap program tersebut akan ada pelajar, kumpulan pelajar daripada setiap jabatan wakil-wakilnya untuk lead. So nanti pelajar semua akan diberikan Google Form lah untuk tick yang mana preference anda dalam senarai aktiviti My Roadmap Fakulti Sains, dan anda lah bekerja, dan pensyarah semasa datang kedua nanti, pensyarah hanya penasihat saja. Okay. So sekian untuk habit yang ke-6. So habit yang ke-6, yang ke-5 dan ke-4 ialah rangkuman. Apakah habit yang penting yang perlu kita lakukan apabila kita telah berada dalam kumpulan, apabila kita berinteraksi dengan rakan-rakan kita, daripada think win-win, daripada seek first to understand then to be understood, dan kepada sinergi. So pastikan hasratnya adalah habit ini menjadi satu tabiat lah, satu perkara yang menjadi nilai tambah dan pegangan pada pelajar-pelajar di Fakulti Sains. So habit yang ke-7 yang terakhir nanti kita akan bincangkan seterusnya. Sekian, terima kasih.